Oke, testing guys. Ini video pertama yang diambil menggunakan Z Flip Samsung yang last year dikeluarkan. Oke, ini orang dah bagi sekali ini Samsung. So, kita cuba buat video yang pertama ni, tengok macam mana nanti. Tapi mungkin sepanjang perjalanan kita nak balik ni, nak beritahu yang mainly video ni adalah kerana Z Flip ni. Okey, fungsi utama nak ambil video ni tadi adalah dengan menggunakan Z Flip ini, sebab dia boleh terus duduk di situ. Thank you from Plaza Merdeka. Ini exit ke apa ni? Auto front exit, auto front exit, auto front exit. Let's try. Okay. QCG 6731. Ni QCG tak dapat buka. Oh, sebelah kiri ya, sorry. Okey. Oh. Macam-macam lah pula. Aduh. Inilah bahayanya kalau tak familiar, apatah lagi kalau bukan orang bandar. Memang salah. Kita yang dah biasa masuk shopping kompleks ni pun ada masalah macam ni. Ingat bar tu tak nak buka sebab mungkin salah letak nombor kenderaan. Tapi rupa-rupanya bar tu memang tak perlu naik, dia hanya pergi ke sebelah kiri sebenarnya. Oh, rupanya saya keluar di sini. Saya keluar di sebelah sini. Saya keluar sebelah sini. Okey, kalau macam tu, okey, kita teruskan saja. Okey, boleh lah. So macam mana prestasi video ni? Kalau tutup lampu memang seperti kamera-kamera yang lain lah. Video dia sekarang ni kita tak tahu dia punya audio. Saya cuba up habis dia. Okay guys, rupa-rupanya setting dia memang kena buat lah supaya dia tidak auto off waktu video direkam, ya, waktu recording. Mungkin kena buat setting dia supaya dia terus hidup, ya, sewaktu recording. So tadi dia dah stop, saya tak pasti dia setting dia untuk recording tu sudah di save ke tidak. Kalau tak tu tak bisa cerita lah. Okay, mungkin kena ulang siaran lagi lah. Tapi so far kegunaan dia untuk ambil video di mana-mana, sebab sekarang ni dia bentuk L, ya, hanya letak saja di atas dashboard, apa-apalah, ya, kita letak saja terus dia tidak bergerak. Apatah lagi sekarang ini saya letak Bluetooth di pelapik bawah dia tu,
So dia tidak bergerak, tapi hasil dia kita tengoklah macam mana nanti tu. Okey, saya cuba off dulu dan on lagi ya. Sekarang cubaan seterusnya. Tadi saya dah off recording dan saya on kembali. Tengok adakah hasil yang pertama dan kedua tadi dah di save tidak. Tapi benda ni okey lah, dia boleh setting saja nanti. Dia pun tidak jauh dari function Samsung yang biasa. Satu kelebihan Samsung untuk nak kata peminat Samsung tu tidak jugalah, tapi saya tengok dia clean, permainan dia, typing dia dan sebagainya, kira okey lah. Cuma kalau handphone yang baru sekarang ini pun, dia dah kebanyakan sama lah. Kalau dulu tu kita nak tengok menu dia, kebanyakan semua menu dia kita tarik dari atas ke bawah. Tapi ada satu dua model tu yang terpaksa kita tolak ke atas untuk tengok menu dia. So bila kita berubah model, so itu mungkin menyukarkan kita sedikit untuk buat adjustment dengan pemakaian setiap handphone. So far ini agak okey lah. Kalaulah kita buat recording macam ni lain kali, maklumlah seperti video-video saya sebelum ini, saya menyebut tentang bagaimana lifestyle sekarang ini kebanyakannya kita go online. Kebanyakan online, kita nak rakaman, kenangan dan sebagainya, kebanyakannya kita akan cuba menyimpan di Facebook dan juga di YouTube. Tapi ramai juga yang simpan di Facebook, akhirnya password tak tahu, semua tak tahu, akhirnya kena create account baru. Itu satu hal yang sangat sayang jugalah. Kalau sebelum ini, sebelum penggunaan meluas internet dan sebagainya, kebanyakan kita menggunakan PC, kita letak gambar banyak-banyak situ, last kena virus, last kena format, habis semua tu ya. Yang membeli 2-3 hard disk pun tak berapa okey jugalah ya. Kalau zaman dulu itu je alternatif yang ada, okey lah. Tapi lepas tu bila dah kena virus, memang mau tak mau alternatif kena diubah jugalah. So sesuai dengan zaman sekarang ini, kebanyakannya penggunaan internet semakin meluas, kebanyakannya unlimited. So pemakaian gadget sebeginilah mungkin bagi yang mau perlu di-upgrade ya. Buat FB, YouTube secara live, gaya hidup sekarang juga yang mana semakin ramai yang buat YouTube dan FB live untuk sharing lah, jual-jual lah, perkongsian lah, rakaman dan sebagainya. So ini pun menjadi satu budaya baru lah bagi mereka yang mau terjebak ataupun masuk ke dalam gaya hidup sekarang ni. Kalau tak tu tak payahlah, guna telefon yang biasa pun okey, tak jadi masalah. Okey, so harga ini tak payahlah saya beritahu sebab banyak sangat di web, tapi memang harga yang sangat tinggi jugalah. Memang secara terus terang saya katakan memang tidak berbaloi beli ini sebab harga dia sangat tinggi lah ya. Mungkin ada dalam kalangan kita mampu membelinya ya. Okey, kita off api itu sekejap sebab orang pun mula merenung apa dia buat bercakap sendiri itu. Ada TV kecil pula depan tu. Okey, harga ni bagi sesetengah orang mungkin dia mampu ya, boleh saja. Tapi fungsi dia tu, adakah dia betul-betul nak guna pakai macam ni? So itu yang mungkin dipersoalkan lah bagi sesetengah individu. Untuk wanita barangkali ini agak sesuai sebab mereka mungkin mau sesuatu yang kecil seperti ya, cermin makeup tu mereka boleh tengok muka. Maklumlah kadang-kadang ramai juga wanita ni sebenarnya, termasuk lelaki jugalah, yang ingin melihat wajah mereka dari handphone.
Cuma kadang-kadang tak seterang cermin lah. Tapi okey juga daripada tak ada. So yang ini memang kira agak sesuai dengan tinggi pula api orang belakang ni. Okey, yang ini memang kira agak sesuai untuk wanita ya, sebab dia agak kecil, hanya secukup pemegang tapak tangan kita saja, dan bila kita nak pakai baru kita buka dia, dan dia akan tak silap saya berapa tadi ya, 6.5 ke apa inci, yang mana agak panjang jugalah saya tengok ni. Okey, sesuai juga. Itu kelebihan pro fungsi dia lah. Yang tak baik dia tadi, harga tu agak melampau. Kemudian yang kurang sikit saya tengok, tapi kita pun tak ada pilihan sebab produk ini dah dikeluarkan macam ni, iaitu dia punya bateri tak sampai 4000, 3 lebih ke apa. So penggunaan bateri pada hari ini agak tinggi tau, sebab kita kebanyakan ataupun handphone kita pun dia bekerja update pada setiap masa, sehingga ia makan bateri yang agak banyak. Namun untuk saya terpaksalah tutup kekurangan dia ini sebab kita ada power bank. Maknanya bawa power bank pun, sebelum ini pun bawa power bank juga. Jadi tidaklah menjadi suatu yang sukar lah sebab adanya power bank. Apa lagi? Ini review yang saya tengok sebelum inilah, review tentang Z Flip. Ada satu lagi Fold 2 ya, FOLD 2. Cuma saya tengok itu lebih agak besar juga, tapi pasti ada yang mahu saiz yang sebegitu. Jadi balik semula kepada fungsi setiap peribadi tadilah. Okey, gelap, kita buka pula lampu. Macam ni dia. Kalau buka lampu ni memang terang untuk rakaman ya. So apa lagi? Z Flip. Sebab saya fikir juga mungkin selepas ini, pada waktu-waktu yang relax ya, hujung-hujung minggu ke, sebab ada kemahiran bermain muzik, mungkin saya akan buat ya rakaman yang tidak perlu diedit efek dan sebagainya. Rakam untuk sharing supaya orang lihat saja. Sebab banyak lagu, nanti boleh main gitar ke, main keyboard ke. Ini satu yang luar biasa ni. Bawa ataupun menyanyi lagu-lagu Kenyah, lagu-lagu orang Ulu. Tunggu beb, tunggu. Ini adalah satu yang baru, sebab sebelum ini banyak jugalah lagu-lagu Kenyah yang diketahui, cuma tak dinyanyikan dan diupload di online. Kemudian ada juga saya tengok mungkin sedikit individu yang ada usaha untuk buat beberapa lagu Kenyah video klip. So kalau dah video klip tu, dia adalah satu usaha yang agak hebat lah, sebab dia kena berlakon. Tapi yang plan saya ni, bawa gitar, bawa keyboard, nyanyi lagu Kenyah, that's it. Yang penting melodi itu tetap ada. Okey, itu yang kita akan cuba buat. Okey, selebihnya macam mana? Saya cuba off dulu, takut dia ter-off pula. Saya cuba off rekaman ini sekejap. Okey, recording seterusnya, sebab ni masih dalam perjalanan pulang ni, sebab masih jauh juga. Cuma bila memandu tu dengan bunyi kenderaan, tayar dan sebagainya, saya tak tahu macam mana bunyi tu. Dia akan masuk ke tidak dalam handphone nanti. Tapi saya plan kalau nak buat rakaman video macam ni dengan audio yang lebih mantap lain kali, mungkin saya akan guna saja mikrofon kabel ataupun wireless tu yang diletakkan di sini tu, supaya bunyi dia lebih
terang nanti ya. Sebab biasanya kalau bunyi terang, video kalau macam ni dah okey, boleh nampak muka sebagainya. Bunyi okey, kita akan lebih cenderung untuk kekal melihat dan mendengar perkongsian yang ada. Kalau tidak, kalau tak pakai mic tu, dengan bunyi kenderaan bising barangkali mungkin sudahlah. Okay, itu antara planning yang akan dibuat. Ya, seterusnya kenapa beli ini? Balik-balik kepada yang utama tadi lah, iaitu untuk ambil video. Sekarang ini sangat okey rasanya bila saya letak di dashboard kereta. Tapi kalau real life situation nanti, bawa berjalan-jalan dan sebagainya, kita pegang dia tu nanti macam mana? Mungkin ada pro kontra dia, saya rasa. Tapi antara yang pro dia nanti ialah asal anda tengok tong sampah ke, tempat-tempat duduk ke, even dekat pokok ke, handphone ni boleh diletakkan di situ nanti tanpa nak tercari-cari tripod. Tapi kalau memang satu perjalanan yang perlu dirakam dan sebagainya, di mana kita perlu bawa tripod, so tripod itu pun boleh dipakai dengan baik sangatlah. Okey, so ini sedikit penceritaan. Oh, saya tak cuba bahagian depan dia lagi ya. Ini bahagian muka pula. Saya cuba buat rakaman di depan dulu. Okey, tapi rakaman di depan saya ingat pula nanti. Saya off lampu dulu. Okey. Baik, seterusnya ini adalah rakaman di depan. Tampak adjust cantik-cantik lah ni ya. Saya letak saja atas dashboard tadi. Yang kabur ni entah cermin kereta saya pula yang kabur ni. Maklumlah bila hujan-hujan tu, buang dulu, dah lain pula bunyi. Macam kabur cermin kereta juga ni lah. Tapi tak apa, dah namanya cubaan. Bagi korang yang memang suka buat rakaman, mau tidak mau, tuan dan puan-puan, saudara-saudari, memang kena beli ni. Saya ingat suatu masa dahulu saya pernah beli telefon Motorola yang jenis flip juga ya, macam cermin muka wanita. Yang itu dulu belum ada. Itu masih handphone yang biasa-biasa tu, yang guna teks saja, belum lagi ada gambar dan sebagainya. Yang itu pun saya beli dulu kerana minat kepada bentuk dan fungsi dia itulah. Maklumlah masa itu mungkin kalau kita menaip banyak, mana ada rakaman suara kan. So yang ada masa itu adalah keyboard dengan teks dia yang dengan keyboard dengan teks dia yang banyak. So kita tak perlu banyak menekan, sebaliknya keyboard itu akan mempercepatkan kita punya typing. Okay, so saya beli itu dulu, beli juga. Dan sekarang tiba-tiba pula nampak ini. Kalau sebelum ini saya plan nak beli Reno 2. Reno 2 yang terkenal juga dengan dia punya video yang stabil masa itu, yang tidak shaking ataupun bergegar. Sebab kalau nak beli gadget yang macam GoPro tu, dia perlu pula handphone, komputer untuk edit. Tapi saya mau dia semua benda di dalam satu. So akhirnya saya rasa melepaskan niat untuk membeli GoPro gadget. Sebaliknya terus fokus kepada beli handphone. Sebab itu masa itu saya nak membeli Reno 2, tapi tanya-tanya dekat online dan sebagainya, kenapa mesti nak beli Reno 2? Beli
je spek yang baru, pastinya stabilization semua itu sudah semakin baik. So itu komen-komen netizen masa itu, ya, penggemar Reno. Akhirnya saya relax dululah. Tapi rupa-rupanya keluar pula model yang macam ni, yang memang tak pernah dipikirkan satu masa dahulu, yang kelihatannya menepati keperluan. Tapi itulah, sebab harganya agak luar binasa. Harganya yang agak luar binasa, terpaksa saya slow down, fikir banyak kali. Dan at the end saya dapatkan sajalah, supaya pemakaian dia lebih lama lah. Kononnya tak tahu macam mana ni. Tapi yang penting biarlah, yang benda yang dibeli ini adalah sesuatu yang kita perlukan, ya, dalam kehidupan seharian kita. Macam itulah. Okey, saya pusing dia ke depan lagi. Baik, kalau kita tiba-tiba tengok muka saya cerah macam ni, ini bukan lampu kereta, ini adalah lampu Android player yang putih terang, yang mana kita boleh pasang YouTube. Tapi memang terang lah, sebab itu wajah saya lain macam ni, terang. Tengok kalau macam ni, kalau saya sengit, dia dua-dua terang. Kalau tidak, dia sebelah saja. Yang ini pula cahaya lampu kereta, dia berbeza. Okey. Kemudian dipendekkan ceritanya, ramai yang saya tahu taklah ramai sangat. Yang saya tak tahu tu pasti ramai. Okey. So kenalan di luar sana yang mau buat YouTube, semuanya bermula dengan untuk rakaman, untuk peribadi, untuk keluarga, untuk simpanan dan sebagainya. Tapi bila bercerita lebih lama, memang ada keinginan dan kecenderungan untuk buat YouTube channel. Sebab apa? Secara logiknya kita terdorong, ataupun secara easy to say lah, kita seronok melihat para YouTuber yang berjaya di luar sana. So memang kita cenderung untuk ikut dan terfikir last membawa kita kepada pemilikan gadget dari peringkat sederhana. Selalunya begitu. Okay, bila kita dah buat satu, buat dua, tengok lagi orang punya macam hebat saja, dia akan membawa kita kepada kecenderungan untuk memiliki gadget yang lebih mahal. Tapi bak kata dalam video saya sebelum ini, mahal gadget itu tidak menjamin video kita disukai, ya. Saya ini berkongsi daripada input, ya, sebab walaupun YouTube saya sekarang ini masih siput lagi, jangan lupalah sokong, ya, sokong YouTube channel, subscribe dan tekan loceng tu saja. Sebab saya sekarang ini belum fix sangat sama ada untuk meletakkan channel yang saya ada sekarang ini based on one kategori ataupun tidak. Sebab kebanyakan sekarang ini saya melihat ia lebih masih bercampur aduk. Sebab itu saya beritahu tadi, ia adalah lebih kepada penggunaan peribadi sebenarnya. Okay, penggunaan peribadi. Kalau dah banyak nanti, mungkin ada pengalaman tengok macam mana kan, mungkin juga ia akan buat beberapa channel yang fokus kepada satu-satu perkara saja. Sebab itu idea macam ni pun keluar dekat channel sama, nanti saya ni pun keluar dekat channel sama, nanti saya melancong pun buat channel yang sama. Oh, sebut melancong ini, banyak kali gambar dan video lama-lama saya akhirnya hilang macam tu saja, rosak macam tu saja. Kalau satu masa dahulu rajin untuk diletakkan di YouTube, pasti saya masih boleh melihat tu. Yalah, tengoklah macam mana ingat nak buat perubahan dan pembaharuan. Tapi ini dah kena COVID pula, kita tak boleh berjalan. So apa nak buat lah. Tapi apapun, bagi anda yang belum, macam dalam post saya lepas, bila nak buat YouTube? Sekarang. Kali lagi saya beritahu,
Bila nak buat, tak tahu, tak ada gadget, alah macam mana ni, semua tak tahu. Buat dia sekarang, upload, itulah permulaan dia. Kenapa? Tak perlu publikkan dia. Kalau tak nak, kita buat private saja. Ya, sebab mungkin kita belum selesa, kita belum mahu, takut, malu dan sebagainya. Tak apa, privatekan saja dulu. Besok lusa bila dah kurang sikit malu dia tu, mungkin kurang sikit malu dia tu, barulah kita boleh publikkan dia untuk tontonan satu dunia. Dia bukan satu Malaysia guys, dia satu dunia. Okey, namun yang paling baik ialah kenangan kita tetap ada di situ. Seperti mana anak-anak saya pada sekarang ini, mereka melihat video-video mereka waktu mereka kecil dahulu, dan masa itulah mereka tengok macam mana perangai mereka, aktiviti mereka dan sebagainya. So it's worth to do lah, sebab kita pun tak terfikir bahawa dunia ni akan jadi macam ni. Oleh kerana internet ni wujudlah sampai kepada nenek dan datuk pun ada akaun Facebook, dan akhirnya YouTube adalah satu saluran pekerjaan yang sangat mendatangkan income pada sesetengah orang. So kita buatlah apa yang kita rasa perlu, mahu dan sebagainya. Sebab YouTuber ini bukanlah saluran kewangan saja, tapi kalau kita tengok channel-channel kerohanian, ia adalah satu channel yang diguna pakai untuk memberkati orang. Kalau tidak kerana Facebook, YouTube dan sebagainya, kalau dunia ialah YouTube, kemudian Facebook dan WhatsApp. Kalau tidak kerana internet, capaian pembangunan kerohanian kita barangkali, belajar secara online kita takkan ke mana tau. Ya, sebab ini adalah sebahagian daripada perubahan dunia yang terpaksa kita lalui. Sama juga seperti dulu, orang tak ada telefon, akhirnya ada telefon, guna siling, letak di tiang-tiang pasar dan sebagainya. Akhirnya semua itu tidak ada dengan pemakaian handphone pula yang jenis yang main call, message saja. Tapi sekarang ini sudah sampai kepada gambar, video call, dan tak lagi sekarang ini orang pula dah mula pakai sebagai saluran bisnes orang. Dia bukan lagi untuk komunikasi saja, tapi saluran bisnes, iklan, jualan dan sebagainya. So mau tidak mau, ini adalah perubahan yang saya sebut peringkat awal tadi, yang kita perlu fikir dan lakukan. Kalau tidak untuk generasi kita sekarang ini pun, mungkin untuk anak-anak kita. Sebab bila kita dah buat, dia pasti akan cuba ikut. Cuma dengan bimbingan, pasti mereka akan buat. This is the lifestyle. Even sekarang ni pendidikan pun banyak menggunakan sistem online dalam pembelajaran mereka. Jadi mau tidak mau kita kena berubah. Besok lusa kalau COVID sudah dapat diatasi dengan vaksin ni dan sebagainya, dia mungkin akan berkurang, tapi keperluan untuk menggunakan itu tetap akan meninggi sampai bila-bila. Sebab dunia kita ini sudah dilingkari oleh network internet dan sebagainya. Okay, so itulah sedikit sharing untuk kita. Tak tahu berapa minit sudah ni, kalau digabungkan nanti dengar-dengarlah semua itu, jadikan sedikit pengejaran, pembelajaran dan info untuk kita. So nanti apa-apa lagi mungkin adalah video yang akan dibuka lagi lepas ni. So apa-apa pun stay tune with saya punya YouTube channel. Subscribe ya guys, sokong di situ. Sampai berapa lama dia boleh sampai untuk dapatkan 1000 tak tahu, but I'm just go ahead. Yeah, thank you guys, see you again.